Bismillahirrahmanirrahim. Cara perang oleh Sun Tzu. Bab 12. Menyerang dengan paut api. Sun Tzu berkata, terdapat 5 cara untuk menyerang dengan menggunakan api. Yang pertama ialah dengan membakar para tentera di dalam kem mereka. Yang kedua ialah dengan membakar bekalan mereka. Yang ketiga ialah dengan membakar kereta barangan mereka. Yang keempat ialah membakar segala persenjataan mereka. Dan yang kelima ialah dengan melemparkan api pada pasukan musuh. Maka dalam melakukan serangan api, pastikanlah bahawa kita mempunyai bekalan yang cukup. Maka bahan untuk menghasilkan api mestilah sentiasa tersedia untuk digunakan. Terdapat musim yang sangat tepat untuk menyerang dengan api, dan juga hari-hari yang istimewa untuk membuatkan kebakaran yang besar. Maka musim yang tepat itu ialah ketika cuaca terlalu kering. Maka hari-hari istimewa itu ialah ketika bulan berada pada buruj ayakan, dinding, sayap atau kayu lintang. Kerana keempat-empat hari inilah angin akan bertiup dengan kencang. Dengan menyerang api, seseorang harus bersedia untuk menghadapi 5 kemungkinan yang bakal terjadi. Apabila api menjalar marak di dalam kem musuh, maka seranglah mereka dari bahagian luar kem. Pada ketika api itu marak membara, tetapi pasukan musuh kekal bertenang, maka tunggu dan janganlah menyerang. Pada ketika api yang marak telah menjulang tinggi sehingga ke puncaknya, maka seranglah mereka jika boleh, dan jika tidak, teruskan bersedia di kedudukanmu, jangan berganjak. Jika wujud kesempatan untuk menyerang mereka dengan api dari bahagian luar, maka janganlah menunggu api marak di dalam kem mereka. Akan tetapi, seranglah ketika terdapat saat yang menguntungkanmu. Saat engkau mula menyalakan api, maka sesuaikanlah ia dengan arah angin. Jangan menyerang pada tempat yang terlindung daripada angin. Angin yang bertiup pada waktu siang akan kekal lama, tetapi bayu malam bertiup singkat. Dalam setiap pasukan tentera, kelima-lima situasi yang wujud hasil daripada serangan dengan api mestilah diketahui sebaik-baiknya. Maka pergerakan bintang-bintang pun harus diketahui juga. Maka pada hari yang tepat juga perlulah ditetapkan. Maka barang siapa yang menggunakan api untuk membantu serangan, merekalah yang mempamerkan kebijaksanaan. Mereka yang menggunakan air untuk membantu serangan pula akan mendapat kekuatan tambahan. Maka dengan menggunakan air, pasukan musuh dapat dimantras, akan tetapi segala kelengkapan mereka masih tidak termusnah. Malanglah nasib mereka yang cuba memenangi peperangan dan berjaya menyerang tanpa cuba menggabungkan semangat kerjasama ini. Masa mereka akan terbazir dan panglima mereka tidak akan memperoleh kemajuan. Maka dia khabar, seorang pemimpin yang celik bijaksana membuat perancangan begitu jauh sekali di hadapan. Seorang panglima yang bagus pula akan menggunakan setiap sumber kepunyaannya. Jangan bergerak kecuali jika engkau melihat kesempatan yang terbuka. Jangan gunakan pasukanmu kecuali ada sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Jangan bertempur kecuali kedudukanmu genting. Maka tiada pemerintah yang seharusnya meletakkan pasukannya di medan tempur hanya untuk memenuhi keinginannya. Maka tiada panglima yang seharusnya turun bertempur hanya kerana berasa megah dan bangga diri. Jika ia memberi keuntungan kepadamu, maka majulah. Dan jika tidak, maka janganlah berganjak. Amarah mungkin akan bertukar kepada kegembiraan pada satu masa nanti. Tetapi setiap perkara yang menyakitkan hati bakal menjadi satu kepuasan. Tetapi sebuah negara atau jajahan yang telah musnah tidak akan mampu menjelma kembali. Seperti orang yang telah mati tidak akan mampu kembali bernyawa. Maka seseorang pemimpin yang celik bijaksana ialah seseorang yang berfikir semasak-masaknya. Dan seorang panglima yang bagus ialah seorang yang sentiasa berwaspada. Maka dengan jalan inilah negara akan aman dan pasukan tentera akan tetap bersatu.